kalau kita mendengar sabdaan Nabi SAW, kalau kita baca hadis, kita kata innamal a'malu binniyat. Contohlah kan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semuanya amal-amal itu adalah dengan niat. Itu terjemah. Tetapi bila kita memandang di sudut kalam itu, lafaz-lafaz kalam kita katakan, kata Mas Samirah mengatakan fahazal kalamu lafzuhu wa ma'nahu. Kalam dia ada lafaz, ada makna. Innamal a'malu binniyat itu ada lafaz tu dan ada makna dia. Tahu itu. Kemudian kedua-duanya iaitu lafaz dan makna tu innama huwa kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama ada lafaz hadis itu sendiri innamal a'malu binniyat, dan makna hadis itu sendiri adalah dikatakan kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh kata kalam yang lain. Kalau kita renung-renungkan kenyataan yang disebut oleh Imam Kamal Umam itu, kita mungkin bolehlah membantu kita untuk memahamkan kedudukan bagaimana kalam Allah Ta'ala, iaitu Al-Quran itu sendiri, kalau dikatakan sebagai kalam nafsi, adalah menunjuk kepada kepada makna yang ada pada kalam nafsi atas bentuk dilalah yang dikatakan sebagai dilalah mutawakah. Dilalah mutawakah satu sudut. Kemudian kalau sekiranya ada satu lagi bentuk lagi, dia kata kalam lafzi itu menunjuk atas kalam nafsi dengan dilalah iltizamiyah yang urfiyah. Iaitu satu bentuk lagi lah. Jadi nak bincang tentang kalam apa bentuk dilalah ni, dia panjang sikit lah, dia kena ingat. Mungkin dalam masa yang lain boleh kita sentuh lagi lah. Okey. Dan huraian saya tadi sebenarnya sesuai dengan perkataan yang pernah saya baca dulu daripada kalam Ad-Dusuki, Rahasiah Ad-Dusuki. Disebutkan dalam itu innama sumyan nazmu al-mu'jiz bi kalamillahi li dilalatin nazmi ala madlul kalamillah. Situ. Okey. Panjang sekali, terpanjang penambahan. Kemudian kita cuba untuk kembali kepada dua sifat yang telah dilangkau pada bacaan pada masa yang telah lepas, iaitu berkenaan dengan sifat hayat sudah sudah sifat sama dan basar. Sifat sama dan basar. Okey. Muka surat 76, sifat sama. Sifat yang ke-11, iaitu sifat sama artinya mendengar Allah Ta'ala. Mustahil dia tuli yang dia tidak mendengar. Kalau dah baca pun mungkin saya akan baca secara ringkas, baca je. Tak apa, ulang-ulang balik tak apa kan. Mustahil dia tuli ini tidak mendengar. Maksudnya mendengar Allah Ta'ala dengan makna nyata dan terang pada tiap-tiap sesuatu yang maujud. Yang ada sama ada yang maujud itu ya, dalam bentuk maujud yang wajib atau maujud yang jaiz. Baik. Mendengar Allah Ta'ala dengan makna nyata dan terang. Nyata dan terang itu adalah ibarah ataupun isyarat kepada ta'aluk yang dikatakan sebagai ta'aluk inkishaf. Bagi sama dan basar ni ada bentuk ta'aluk
ada satu ta'aluk yang dinamakan sebagai ta'aluk inkishaf. Sama je, inkishaf. Nak disudut nama sama. Cumanya berbeza lah setiap jenis ta'aluk. Kebetulan saja nama sama. Ta'aluk. Ta'aluk ilmu adalah ta'aluk inkishaf juga namanya. Begitu juga sama dan basar juga dinamakan ta'aluk kedua-duanya itu sebagai ta'aluk inkishaf. Inkishaf ilmu berbeza dengan inkishaf sama dan berbeza di antara satu sama lain dengan begitu juga dengan inkishaf bagi sifat basar berbeza. Kebetulan sama pada nama. Okey. Kemudian sama ini inkishaf sama dia muta'alaknya bagi kepada dua lah, perkara yang wajib dan perkara yang harus. Maksudnya kalau kita baca di sini dia kata maujud ialah dia kata yang sedia kala. Maksudnya Allah Ta'ala mendengar. Maksudnya sini kalau kita dapat memahami sifat sama yang bertakluk pada perkara yang wajib, pada setiap perkara yang wajib akli itu, kita telah tahu pada perbincangan yang telah lepas, perkara wajib itu hanyalah dua perkara saja, iaitu zat dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan yang wajib. Okay. Kenapa tak dimasukkan afal? Kenapa tak dimasukkan asma'? Itu atas jalan talazum sajalah, hanya bahas. Kalau tengok dalam sifat perbincangan sifat qidam sendiri, katakan sedia kala zat Allah Ta'ala, sedia kala segala sifat Allah Ta'ala. Semua tak dimasuk di situ sebab dia memerlukan tafsilan. Tafsil maksudnya huraian yang lebih terperinci kerana bila dia kata isim nama bagi zat, bagi Allah SWT itu dia memerlukan kepada nazar wajah dia tu. Ada wajah yang kita akan kata nama Allah tu adalah sedia kala qadim. Dan ada juga wajah dia kita akan kata nama tu sebagai hadis baru. Jadi tak perlulah dimasukkan dalam akidah-akidah yang asas begini, kerana dia memerlukan pada huraian dia. Okey. Kalau boleh dapat, kita semak baliklah tentang perbincangan tentang sifat qidam dan baqa. Dia ada kaedah sana yang telah saya sebut dulu, iaitu sifat dalatun ala asma' dalatun ala sifat, sifat dalatun ala zat. Jadi kaedah itu sendiri memahamkan apa yang dinamakan sebagai lawazim atau talazum. Jadi itu tu. Jadi so ada soalan orang, kenapa tak dimasukkan asma'? Kenapa tak dimasukkan isim? Ini perbincangan isim nama Allah ni, qadim ke tak qadim, tidak sangat didetailkan di dalam kitab-kitab tauhid. Yang didetailkan dalam kitab-kitab tauhid, asma' Allah itu adakah taufiqiyah ataupun tidak. Tidak taufiqi. Adakah nama-nama Tuhan itu boleh diijtihad atau tidak? Kalau taufiqi maksudnya tak boleh diijtihad. Nama-nama Tuhan tak boleh ijtihad. Pada qaul mu'tamad mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah memutamadkan sifat-sifat Tuhan itu tidak boleh diijtihad. Dan ada qaul yang Qarsani, seorang ulama Ahlul Kalam, ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga yang besar-besar mengatakan boleh. Dan masing-masing ada punya hujah. Itu panjang perbincangan dia. Adapun sifat-sifat Tuhan itu kenapa tidak dimasukkan dalam di bawah makna perbincangan perkara yang wajib?
Kerana nama Tuhan itu ada wajah dia lah. Ada kita kata qadim kalau dimasukkan dengan nama tu iaitu ainul musamma, iaitu zatullah Ta'ala seperti bila dia sebut Allah. Maka makna murad, makna bagi Allah itu adalah ainul musamma. Itu zat Allah Ta'ala. Iaitu qadim lah. Sebab tu orang salaf salih dulu, orang salaf dulu ada juga mengatakan al-ismu ainul musamma. Itu perkataan Imam Syafi'i sendiri. Perkataan itu adakah betul? Betul. Al-ism ainul musamma. Tapi oleh kerana ada timbul kekeliruan di peringkat tahap kemudian, sehingga di zaman dulu pun keliru dah. Bertelagah dengan atau berselisih dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Dan Mu'tazilah menggunakan ayat yang sama, iaitu al-ismu ainul musamma. Isim ainul musamma. Isim itu adalah zat. Nama itu adalah diri yang Tuhan, diri yang mempunyai nama. Okay. Sedangkan pahaman Mu'tazilah itu salah. Mana boleh dia dinafikan sifat bagi Tuhan itu? Tak boleh nafikan sifat. Kalau tak percaya Tuhan punya sifat, itu salah. Salah akidah, sudah rosak. Bercanggah dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, dengan Al-Ijma'. Salah. Tak boleh. Itu. Maka ulama-ulama yang kemudian telah memfarakkan terus di antara nama ni dengan perbincangan tentang sifat-sifat. Farak terus. Dan nama itu sendiri dia luas sedikit. Kalau sifatullah terang, sifat Allah Ta'ala, sifat pasti dia qadim. Ada pun nama, maka melihat kepada wajah-wajah dia, nazar-nazar pandangan. Mungkin ada satu sudut kita kata nama itu sendiri adalah baru. Seperti mana perkataan yang saya baca dulu, perkataan Syekh Suhaimi dan Hasyiah Suhaimi beliau. Hasyiah atau Hasyiah bagi matan Ummul Barahim. Dia mengatakan contohnya seperti zikrullah, zikr Allah. Sebut Allah, ingat Allah. Zikrullah itu sendiri hadis. Wa amma mazkur, ada pun yang diingat. Yang diingat itu apa? Yang dizikirkan itu apa? Iaitu zatullah, sifatullah. Iaitu qadim untuk qadim. Kita kata zikir itu sebagai baharu kerana dia pandang sudut apa? Di sudut dia berlapas. Sautun mustamilun. Sautun mustamilatun ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Sifat suara yang melengkapi sebagian. Boleh ditulis, dicatik dengan huruf. Dicatik pula buat dalam bentuk kitabah, tulisan. Ataupun suara saja. Suara itu baru. Makhluk. Catitan itu baru. Makhluk juga. Di pandang sudut itulah. Okay. Tapi kalau di pandang di sudut mazkur, yang dizikirkan tu ya Allah itu zatullah sendiri, nama Allah Ta'ala, apa tu sifatullah itu qadim. Kalau dipaham dari sudut itu samalah seperti mana ungkapan ibarat orang zaman dulu atau maksud daripada perkataan orang zaman dulu yang mereka Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Syafi'i sendiri yang katakan isim ainul musamma. Maksud di situ. Adapun perbincangan di sudut ilmu lain, ilmu nahwu, ilmu sarah mungkin, ilmu alat, Arabiah, itu teranglah. Isim lain, musamma lain. Kita kata bakrun. Bakar dengan Tuhan punya nama bakar. Kan lain kan? Bakrun itu nama, isim. Adapun zatun musyakhasah, diri seseorang, Tuhan yang mempunyai nama bakar tu, itu perkara lain. Itu teranglah. Lepas tu dia tetap bidang ilmu ni dia ada lain sikit. Dia tak sama, ada yang berbeza ya. Mabahas dia, masdar berbeza, kan masdarnya berbeza. Masdarnya berbeza. Okey. Sebab tu ada beza, cara bahas beza. Ini jawapan yang kita boleh berilah sekurang-kurangnya begitu. Kalau ada jawapan yang lain silalah. Kenapa tak dimasukkan Tuhan itu melihat atau mendengar segala nama-nama zat dan segala sifat. Kalau dalam perbincangan sebab kidam pun begitu jawab kita.
Tidak bakok pun sama. Kenapa tak dia katakan segala asma Tuhan itu bakok? Sebab dia tidak mutlak kan. Mungkin ada sudut yang asma tu adalah baru. Isim tu. Ada wajah katakan isim tu adalah qadim. Jadi tak payahlah, tak payah masuk situ. Dia kena ada perbincangan yang far'iyah lah pula. Okey, baik. Panjang pula bahas itu. Kesamanya artinya mendengar Allah Ta'ala mustahil dia tuli yang tidak mendengar. Maksudnya mendengar Allah Ta'ala dengan mana nyata dan terang pada tiap-tiap sesuatu yang mawjud. Ini yang ada sama dia mawjud itu wajib. Di mana kita kata tadi, kalau mawjudnya wajib itu dua je. Itu zatullah dan segala sifat Allah. Atau perkara mawjud itu perkara yang baru, hadis. Maksudnya Allah Ta'ala mendengar segala zat baru, mendengar segala sifat baru, mendengar segala suara baru. Jadi perkara jaizul wujud kan. Jadi Tuhan dengar. Kalau kita pandang, ulama telah meneliti bentuk-bentuk hakikat-hakikat baru yang boleh yang sepatutnya yang layak didengari, zat baru tu. Tuhan mendengar zat baru. Dan ada dalilnya kalau ditanya apa hadis Al-Qurannya ada je sebenarnya. Boleh tengok kita kitab tauhid kita ni, kalau kita teliti, kita baca, kita jumpa semua. Okey. Soal kitab karangan ulama ni ada yang bentuk ringkas, ada yang bentuk panjang luas perbincangan dia. Zat segala baru, Tuhan dengar zat baru. Sebab sama ada zat itu atau jirim ke, jisim ke, jauhar tu, dia ada suara tak ada suara tu pada sisi hukum akal harus dia dengar perkara yang tak ada suara. Mensyaratkan mendengar suatu itu dengan ada suara itu adalah dikatakan syarat adi, syarat beradat pada hukum adat saja. Hukum adat yang 4 tu kan. Adapun pada hukum akal tidak mustahil. Tidak mustahil berlakunya boleh mendengar perkara yang tidak punya suara. Sebab itu katakan segala zat baharu itu Tuhan dengar. Kalau dalam kita tauhid semua ada dicatatkan di sana. Wajib kita ni sebagai orang beriman percaya bahawa Tuhan itu mendengar segala zat-zat baharu. Ada dalilnya Quran, ada hadis. Seperti itu kan. Semuanya ada di kalangan para ulama, ahli kalam, tuan-tuan guru kita cuba memberi faham kepada kita munasabahnya, betapa munasabahnya boleh duduk ke perkara yang tidak yang pada adatnya tak ada bersuara kan. Contoh macam zat dinding, kita boleh dengar lah, ada wajahnya, boleh dengar juga. Seperti contohnya perkataan ataupun percakapan, cakap-cakap hati, bisikan-bisikan hati itu tak ada suara. Kita sendiri pun sentiasa mendengar hati kita bisik itu. Kita dengar tak ada suara tak? Tak ada suara, tapi kita dengar tak? Dengar. Mungkin itu di sudut bahasa, mungkin kita boleh kata tak apa. Tapi sebenarnya suara hati itu yang dikatakan khawatir, dikatakan hamun itu. Ulama dah bahas dah. Dan ada dalil-dalil dia. Itu dikatakan kalam-kalam batin, kalam-kalam hati. Kalam tu cakap lah. Lepas tu kalau dari segi ilmu makulat contohnya, ilmu akal kan, ada juga kita boleh hasilkan suara daripada zat-zat yang tidak mempunyai suara tu, kita boleh hasilkan, kita boleh dapati suara seperti bergesek. Pelaga di antara jirim dengan jirim, jisim dengan jisim kan. Itu boleh suara. Jadi yang pada asalnya tak ada suara, boleh berlaku ada suara. Pada adat, itu sebenarnya syarat-syarat adat saja. Bukan syarat benda akal. Yang mengatakan, yang mensyarahkan itu, boleh rujuk dalam kitab Suhaimi. Kita Syekh Suhaimi pun ada, dalam Bajuri pun ada.
Yang kedua, bi segala sifat baru. Sifat ni macam-macam sifat lah. Sebenarnya sifat baru memang Tuhan dengar. Kalau kata sifat dia tu, apa nak kata sifat baru? Banyak sifat baru, walaupun bercanggah pada adat. Pada akal harus dia boleh. Tuhan mendengar segala sifat-sifat baru. Dan isi Tuhan segala mendengar segala. Kalau kata-kata sifat tu perbuatan. Perbuatan tu salah satu daripada sifat juga. Perbuatan tu adalah sebahagian daripada sifat. Kalau dalam Al-Quran dikatakan situ kan. Al-Yawma. Betul. Dalam surah Yasin kan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tashhadu arjuluhum. Naik saksi. Itu sifat. Perbuatan tu naik saksi. Tak ada suara. Pada dunia tak nampak suara tapi di akhirat dijadikan saksi. Mana ada, patutnya adalah bentuk dia tu. Tuhan mendengar segala sifat-sifat. Si segala suara baru. Suara ni atas syarat adat lah yang ada suara. Sama Tuhan tu, dia fungsi dia, takluk dia mutlak, umum. Kita sama kita ni terhad. Kalau sekiranya jauh, tak boleh dengar. Kalau tak ada suara, tak boleh dengar. Sebab tu kita tak tahu apa suara hati orang lain kan. Syarat pada pada adat. Tadi kalau kita kembali kepada sama' ni, inkishaf sama' Allah Ta'ala. Takluk kepada zat Allah Ta'ala. Maksudnya kita boleh faham Allah Ta'ala mendengar zat dia. Mendengar zat Allah Ta'ala. Bagaimana kaifiatnya tak ada ketahui. Cara mana mendengar tak pun tak tahu. Cuma kita wajib bertekad saja begitu. Dan Allah Ta'ala mendengar segala sifat-sifatnya yang qadimah, yang kamalat. Macam kita dengar. Sebab apa tak munasabahnya? Kerana zat Tuhan dan sifat Tuhan adalah perkara yang ada, perkara yang wujudi. Maksudnya kalau. Baik, huraiannya sama adalah sifat yang tetap ada. Ini di sudut ta'arif itu sendiri. Tadi sifat sama itu sifatun wujudiyatun qadimatun. Kan? Itulah seperti mana yang maklum dalam kita tauhid, ta'arif bagi sifat. Setiap satu sifat. Bagi sifat-sifat sifat ma'ani kan. Sama je, cuma berbeza di sudut ta'aluk sendiri. Berbeza di sudut ta'aluk. Sifat sama ada tetap ada yang qadim lagi azali, itu sekala berdiri, itu berada pada zat Allah Ta'ala. Pendengaran Allah Ta'ala itu terinkishaf bagi setiap suatu, terang bagi sesuatu yang mawujud. Pendengaran Allah Ta'ala terang. Dia mula pada ayat pendengaran Allah Ta'ala itu mengisyaratkan ibarah kepada ta'aluk. Bagi sifat sama ni dikatakan sebagai ta'aluk inkishaf nyata. Inkishaf nyata terang pada tiada sesuatu yang ada, iaitu yang mawujud sahaja. Yang tidak mawujud, macam seperti perkara yang mustahil, itu tak boleh diletakkan di bawah ta'aluk sama. Tak boleh kita kata Tuhan itu mendengar segala syuraka, syirik-syirik. Tuhan-Tuhan yang batil itu. Tak boleh kata gitu. Sebab memtani atau imtina. Tegah daripada begitu. Di mana bincang yang telah lepas pada sifat kudrat. Mana boleh kita kata Tuhan mampu, Tuhan daya, Tuhan boleh menciptakan Tuhan yang seperti dia. Yang seorang lagi tak boleh. Kalau kata mampu pula jadi mustahil baliklah. Mustahil akli. Kerana perkara imtina. Tegak, tak boleh. Tak boleh berlaku itu. Bukan fungsi dia, bukan tak masuk di bawah ta'aluk sebab kudrat menciptakan perkara mustahil. Sama pun sama, tak masuk bawah sifat, tak masuk di bawah ta'aluk inkishaf sama,
mendengar perkara-perkara yang tidak wujud. Mustahil tu perkara yang tidak wujud. Tak, perkara tak ada. Tak ada boleh kita kata dengar. Tak dengar, tak ada saja. Kalau kita kata boleh, jadi istihalah balik. Jadi mustahil balik. Bertukarlah hakikat mustahil. Dia tak boleh berlaku. Perkara-perkara mustahil itu adalah perkara yang tidak wujud. Apa tadi mustahil? Ma la yutasawwar fil aqli wujuduh. Perkara yang tidak taksawur, tak boleh diterima, tak boleh ditasdik pada akal, pada hati, kewujudan perkara itu. Itu dikatakan perkara yang mustahil. Sebab itu tak memang tak berlaku. Perkara itu tak berlaku. Tuhan mendengar perkara mustahil. Kalau Tuhan mendengar perkara mustahil, mana perkara mustahil itu wujudlah. Oh, jadi tak beres berasal lagi ya. Tak lepas, orang kata tak lepas. Tak lepas lah sifat-sifat salbi. Tak lepas dah. Tak faham sifat salbi. Tak faham sifat wahdaniyat. Itu bukan Tuhan kan begitu. Tak boleh jadi Tuhan. Bukan Tuhan. Wahdaniyat. Bagi mukhalafah ya. Baik, saya kata terus sikit membaca yang seterusnya. Tengok lagi. Muka surat yang seterusnya. Anda adalah mengetahui bahawa tiap-tiap suatu terbagi kepada dua. Pertama, dikatakan A. Perkara itu terbagi kepada dua. Yang pertamanya perkara yang mawjud. Suatu yang mawjud. Suatu yang ada. Perkara ni, asyak ni, itu terbagi kepada dua. Asyak tu, Arab, Melayu, mana suatu. Perkara-perkara. Perkara ni terbagi kepada dua pada asas. Itu perkara tu sama ada perkara yang ada atau perkara yang tak ada. Perkara yang tiada. Perkara yang ada, A, perkara yang ada. Yang B, perkara yang makdum. Makdum Nawawi tu. Bukan dia letak nazarkan makdum, istilah makdum ni di bawah perbincangan sifat apa iradah kan. Makdum lugatan lah. Perkara yang tiada, makdum perkara tak ada. Atau makdum yang kata masdar boleh juga. Makdum lah. Jangan makdum dengan mana isi maf'ul kan. Mana-mana masdar. Itu dari segi bahasa ya. Tiada iaitu perkara yang tiada lah. Makdum tu perkara tak ada. Perkara ada, mawjud. Lawannya makdum. Perkara tak ada. Perkara ada, perkara tak ada. Mawjud tu sendiri pun boleh kata masdar tu. Bukan isim maf'ul mawjud tu. Jangan silap. Ada setengah ustaz ni. Orang kampung tanya, kenapa kata mawjud? Wujud sudahlah. Ustaz jawab lah. Dalam kitab pun kata mawjud pun ada, wujud pun ada. Apa beza mawjud dengan wujud? Sudah. Tanya lagi. Banyak tanya punya soal. Wujud mawjud sama lah. Cuma tu masdar lah. Mawjud pun masdar. Bukan mawjud maut semua pun. Kalau yang mawjud semua tak mustahil lah istilah tu digunakan dalam ilmu ni. Yang diadakan, yang diijadkan. Itu. Jadi mawjud dan makdum. Perkara yang ada, perkara tak ada. Okay. Jelas ya. Baik, kalau kita tengok sini inkishafnya sifat sama Tuhan ini kepada perkara yang ada. Apa maknanya? Di sini dibagikan kepada dua. Maksudnya pertama, ada yang wajib. Kalau diuraikan iaitu zat dan segala sifat Allah Ta'ala. Misalnya sifat kalam berkata-kata. Iaitu sama dengan takluk inkishafnya telah iaitu mendengar segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Mendengar zat Allah Ta'ala. Mendengar segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Misalnya sifat kalam. Jadi inkishaf kepada sifat kalam Allah Ta'ala. Tak apa. Tak bertindih. Orang kata tak bertindih, tak berlawan situ. Jadi tak nak sama kepada inkishaf. Tuhan sendiri mendengar kalam dia yang qadim itu. Daripada azali.
penggunaan istilah semenjak azali ini pun bukan jadi salah apa, asalkan kita faham yang mana azali itu maksudnya tidak ada permulaan. Sudahlah. Bahasa Melayu ni susah. Kalau kita kritik, kita kata semenjak itu merujuk pada zaman. Tuhan tidak punya zaman, tak punya waktu, tak punya masa. Jadi kalau kita kata semenjak azali itu salah, boleh jadi wasa akidah murtad pula. La haula wala quwwata illa billah. Bahasa Melayu ni tidak cukup untuk menterjemahkan secara terjemah. Mutabaqah, makna mutabaqah tu memang tak cukup. Melainkan kalau nak terjemah, kena terjemah secara dilalah urfiyah ke begitu. Dilalah iltizamiyah kita boleh. Sebab bahasa kita tidak seperti bahasa Arab. Arab dia boleh mutabaqah, dia ada dalam mutabaqah, dia ada di dalam yang lain tu kan. Banyak cerita tu kan. Tapi jangan mudah-mudah menghukum orang sesat apa semua. Kita tengok dulu. Saya tu dah guru saya pesan kata mengaji lebih-lebih tentang tauhid ni, dia tak berhenti kita belajar. Saya ingat dulu ada satu kisah marhum Tuan Guru Pondok Bukit Besar, Pak Man Bukit Besar Tuan Guru Haji Osman bin Yunus, Pondok Nahdah Bukit Besar, Kedah kan, di Kedah. Masyhur mana tu. Masa saya mula sampai di Kedah tahun awal 80-an, saya sempat kebetulan bertemu dengan almarhum Tuan Guru tu. Tapi tak sempat belajar lah, pernah bertemu. Lihat wajah beliau, lihat jasad dia tu. Yang keuzuran juga, ketika itu tak mengajar dah. Jadi kisah dia ceritakan, almarhum Tuan Guru Haji Osman bin Yunus, guru besar, mudir bagi Pondok Bukit Besar tu kan, Pondok Bukit Besar Ustaz. Dia belajar di Pondok Tok Kenali katanya. Pondok Tok Kenali. Belajar dengan Pondok Syekh, belajar sempat menadah dengan Syekh Abdullah Zahir. Murid pada Tok Kenali, dengan Tok Kenali pun sempat ikut. Akhir umur Tok Kenali tu sempat. Lebih banyak beliau menadah di Pondok Bunda Payung, Kelantan, itu baru. Jadi dah belajar situ, rasanya 30 tahun dah. Balik ke Kedah mengajar. Bila mengajar pelajaran mutahid ni, baca kitab, soalan dikemukakan oleh murid-murid itu. Ada yang orang kata terlekat, sangkut, tak boleh nak jawab, tak boleh nak berlepas, tak boleh. Lepas tu dia tekad berhenti mengajar tadi Kedah tu. Berkemas balik ke pondok mengaji, belajar. Khas belajar ilmu tauhid saja 7 tahun. Sambung lagi belajar. 7 tahun belajar kitab tauhid saja. 7 tahun tu belajar kitab tauhid belajar. Sampai akhirnya Tuan Guru suruh balik mengajar. Dia balik mengajar. Buka pondok semula. Jadi jangan bosan lah. Kita istilah tu pelik sangat, tak pernah dengar. Yalah, kita baru-baru dengar kan. Kalau lama-lama tak kurang. Baik. Kemudian yang kedua sini, mawujud perkara yang ada pembagian kedua, iaitu ada yang jaiz. Perkara yang jaiz, perkara yang harus dihukumkan sebagai jawaz. Jaizul wujud, perkara yang harus berlaku. Harus ada. Jadi kata ulama ini dalam bidang ni, semua makhluk ini, perkara yang telah ada ni dikatakan perkara yang jaizat. Pokok kayu, batu, batan, manusia, insan, haiwan yang lain. Semua ini dikatakan perkara yang jaiz dipandang di sudut zat perkara itu sendiri. Katakan perkara yang ma yatasawwaru ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuh. Itu perkara yang sah pada akal, ada dan tak ada. Ada dan tiada.
Pada diri kita sebagai insan. Satu orang Allah. Kalau kata nama mat lah. Mat ni dikatakan wujud mat ni adalah wujud yang jaiz. Bukan wujud yang wajib. Bukan wujud yang mustahil. Cumanya kadang-kadang terlintas dari fikiran kita macam mana boleh kata mat ni yang sah, ada dan tiadanya pada akal. Mayasih pada akli wujudu adamu ala sabili tana'ub tu. Kenapa kata begitu? Itu ada tu jangan kata boleh tak ada. Maka timbullah iskal, muskil di hati, tekilan. Muskil ni maksudnya tekilan di hati. Macam tak mana sabar je. Itulah. Macam tak mana sabar tu kita punya fikiran. Mana sabar dah tu. Kata para ulama. Kenapa dia katakan jaizul wujud? Kerana dia pandang di sudut zati. Zat diri kita ni ialah zat. Hakikat diri kita ni. Bukan yang boleh ada, boleh tak ada. Kalau dia pandang di sudut ada sekarang, realiti sekarang ni, dia kata wajib juga. Wajib aridhi nama dia. Kita bahas dulu beza wajib aridhi, wajib zati kan. Iaitu segala mungkin yang ada sekarang. Dalam kitab ni dikatakan yang ada sekarang ini. Misalnya diri kita, apa-apa yang kita lihat sekarang, satu perkara. Dan kedua, perkara kedua ada jadi contoh yang lain atau afrad yang lain bagi perkara yang jaiz ini jaiz. Iaitu segala mungkin yang akan dijadikan. Misalnya hari kiamat, seksa kubur, kita tak mati lagi. Nikmat dalam kubur, kita hidup lagi. Orang beriman, yang solehin yang Tuhan pilih, dalam kubur, insya-Allah dapat nikmat. Orang munafik, orang kafir, orang yang Tuhan tak ampun, masuk dalam kubur, dapat seksa begitu. Kita wajib intikad dalam kubur tu, emma, nikmat, emma, seksa. Sama ada nikmat ataupun seksa. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala, hendaklah mudah-mudahan kita dapat nikmat lah dalam kubur, jangan dapat seksa, kacau. Kalau dalam kubur sehingga dah kena seksa, lebih dari itu, lepas tu lagi teruk. Kalau Tuhan tak ampun lah. Tuhan ampun, tak ampun. Jadi, di sini dibentangkan kepada kita, bentuk jaizul wujud ni, bukan jaizat, bukan yang harus wujud sah pada pandangan akal, wujud dan adam ni tu, ada dan tak ada ni tu, bukan dari pandang pada zat. Adapun pada arid, pada perkara luaran tu, pendatang, mungkin dia wajib pada akal, pada pandangan akal, mungkin dia mustahil juga pada pandangan akal. Saya bincang dulu sikit kan, pelan-pelan lah. Dan sini dia kata sini, kalau yang waqi' yang ada sekarang, dia katakan perkara yang wujudun atau mawjud, yang ada. Dan segala mungkin yang akan diciptakan, mungkin fi ilmillah annahu sayujad, bukan mungkin pada sisi ilmu Allah Ta'ala yang dia akan diciptakan. Contohnya hari kiamat. Kalau pandang di sudut, kalau kita nazar di sudut sifat ilmu, dia mungkin fi ilmillah sayujad. Hari kiamat tu ada termasuk dalam kategori mungkin pada ilmu Allah Ta'ala yang akan diciptakan. Dia akan diciptakan. Tak ada lagi kiamat tu. Kalau pandang di sudut dinazarkan kepada sifat ta'aluk sifat iradah atas ta'aluk takhsis yang telah ditentukan Tuhan pada azali lagi, kiamat tu pasti berlaku. Apa yang terjadi, yang akan terjadi dalam kubur tu pasti berlaku. Yang dalam syurga tu pasti berlaku. Yang neraka pasti berlaku. Dah ditakhsiskan oleh taksis sifat ilmu, sifat iradah. Cumanya ada beza lah sini. Kalau perkara tu yang realiti yang telah berlaku sekarang, kita kata perkara wujud, perkara mawujud. Kalau tak berlaku lagi, kita kata wujudi. Perkara tu dikatakan wujudi, ada tambah ya, tak bertitik, pakai alif layyinah tu kan. Kalau mengaji Arabiah lah, mengaji nahu, dia kata alif layyinah, ra'aitul fata wa marartu bil fata.
Gitu. Innal fata. Dan segala mungkin yang akan dijadikan misalnya hari kiamat. Kiamat itu tak berlaku lagi. Maka dikatakan wujudi bangsa adu. Boleh ya kan? Bangsa adu wujudi hari kiamat, surga, neraka, nikmat, seksu. Yang akan berlaku akan datang. Contoh yang terdekat, contohnya cucu cicit kita nikah pun tak lagi, kahwin pun tak lagi. Kalau lah begitu. Ini tak apa, nak cerita cucu. Tapi cucu tu telah ditentukan. Dia taksiskan oleh sifat iradah. Bila sampai masa dia, hukumul waktu dia, sampai waktu dia. Maka ciptaan berlakulah. Di bawah takluk ijad ilmu, ijad kudrat. Sifat kudrat, takluk ni, takluk ijad. Menciptakan, menjadikan. Dan segala mungkin yang akan dijadikan misalnya hari kiamat. Atau dikatakan perkara yang wujudi. Perkara wujud dan perkara wujudi. Kalau orang tanya iktibar mana kata hari kiamat ni? Kata perkara yang wujudi. Iktibar ta'aluk saluhi lagi. Ta'aluk saluhi qadim. Panjang pula cerita. Kita tak bahas lagi pembahagian dengan ta'aluk kan. InsyaAllah ada kesempatan yang lain kita akan tunggulah. Banyak perkara. Jadi wujud tu perkara yang nampak. Yang telah berlaku. Ada wujudi tu ma yasihu ayyura. Perkara yang sah bahawa dilihatkan dia. Perkara wujudi. Selain itulah difaham daripada huraian saya tu sudah melangkaui catatan sini ya. Saya ingat tak baca tak apa kot. Boleh ya baca perkara ma'dum itu perkara yang tiada yang jaiz. Perkara ma'dum ni, perkara ta'duk ni bagi dua. Ma'dum ni kita dah bahas tadi. Ma'dum tu bukan isim maf'ul sebab tu. Perkara tiada itu ialah terjemahan dia. Tiada tu terbagi dua, itu tiada yang mustahil. Contoh sini syarikul bari itu sekutu. Syuraka bagi Tuhan kan. Andat, nidun bagi Tuhan tu. Mustahil. Kalau misalnya perkara tidak wujud pun tidak, wujudi pun tak. Mustahil. Malai tasawruf bila akli wujud tu. Ataupun dikatakan ada muqabulis sebut. Yang tak terima sabit. Tak terima kata sabitnya syarik bari itu. Kan? Yang terima intifak. Syarik bari itu tak ada. Tapi. Dia terima. Mana itu tasawruf bil akli wujud. Yang tak terima tak akal. Kewujudannya syarik bagi Tuhan. Itu bukan makdum. Jadi sama Tuhan tidak bertakluk pada perkara ialah hukum mustahil. Kalau kata di sudut hukum mustahil, maksudnya tidak melihat, tidak mendengar. Nasabahnya tidak mendengar. Tuhan tak dengar perkara mustahil itu. Sebab perkara mustahil itu perkara yang tidak wujud. Dengar ke mana? Kemudian kembali kita tengok sini yang kedua, bahagian kedua perkara ma'dum, bahagian kedua iaitu yang jaiz. Perkara-perkara harus yang tiada. Di sini contoh sini ada dua. Pertama segala mungkin yang telah tetap Allah Ta'ala tidak akan dijadikan, tak akan diciptakan. Iaitu dikatakan mungkin fi ilmillah, mungkin fi ilmillah annahu lam yujad. Perkara mungkin pada ilmu Allah Ta'ala perkara itu tidak akan diciptakan. Tuhan tak akan ciptakan. Kalau dipandang dari sudut ta'aluk inkisar ilmu memang menyeluruh.
Tu tahunya Tuhan sama ada perkara tu ada ke perkara tak ada, Tuhan tahu lah tu. Tapi menurut wajah masing-masing lah. Cara masing-masing. Kalau perkara itu tidak akan diciptakan, Tuhan tahu tidak diciptakan, bukan tahu diciptakan. Kalau perkara itu akan diciptakan, Tuhan tahu perkara itu akan diciptakan. Begitu wajah dia, cara kan. Jadi kalau sama pula, inkisaf sama ni tidak mendengar Tuhan pada perkara yang tidak wujud lagi. Atau perkara itu tidak akan wujud sampai bila masa pun tak akan wujud. Mana tentukan tak akan wujud perkara itu. Apa contohnya seperti anak bagi Allah, yang mana Allah tu adalah mandul, dia memang tak punya anak. Anak angkat tu masalah lain. Anak angkat masalah lain, dia tak ada anak langsung. Pada azali dah telah ditentukan, ditafsirkan oleh iradah. Dan telah diketahui pada azali lagi, Tuhan tahu dah. Telah diketahui kan, telah tahu. Bukan mana telah tu. Maksudnya Tuhan ada masa. Dia lurah ni kena pakai walaupun lurah segi bahasa, walaupun dia penahu juga, walaupun grammar je sesuatu perkataan tu. Kalau sudah dijadikan istilah bagi suatu ilmu, kena ikut istilah ilmu. Begitu. Contohnya macam kata khalaqa. Setelah Allah Ta'ala ciptakan. Tidak merujuk masa sebenarnya. Kataba, faradallahu ta'ala. Allah Ta'ala telah fardukan. Pada azali lagi. Kalau jumpa ayat yang begitulah, bukan maksudnya merujuk pada masa. Kalau itu Tuhan telah masuk, kerana fi'il madhi. Fi'il madhi merujuk kepada maknanya telah berlaku. Telah masa. Oh tak boleh faham itu. Sebab dalam istilah ilmu tauhid, Tuhan itu sendiri dia tidak dilingkungi oleh masa. Itu yang kita faham. Kalau guna pun ayat yang macam mana, lafaz yang macam mana, kalimah yang macam mana, kalau menurut ilmu ini dia tidak akan makna masa, tidak akan merujuk pada masa. Begitu keadaan dia. Dia panggil istilahul qaum. Istilah tu kan sendiri kita kena faham mana istilah. Sikit lagi. Sebab itu saya sukalah menasihatkan kepada para asatizah kalau mengajar sesuatu ilmu tu, kalau tauhid untuk orang awam kita biar takhasus kekhususan. Kalau tauhid kita dakikkan, kita terdekikkan, kita halusi, kita cernurkan ilmu tauhid tu sehabis-habis sampai fahamlah. Lepas tu kalau tasawuf, kita bincang cara tasawuf. Jangan campur aduk. Campur aduk nanti keliru. Kalau dalam masa bab tazkirah ke tausiah tu tak apa, dia nak bercampur tu, dia tausiah je. Bukan dalam taklim. Kan beza. Dalam wasiat, dalam ceramah, dalam nasihat, tazkirah tu tak apalah. Tak apa campur, tak apa. Tapi kalau dalam majlis taklim, biasa sesuatu pelajaran. Sebab tu tradisi, disiplin madrasah pada zaman dulu pun dia begitu. Boleh campur aduk gitu. Sampai ulama pun ada jenis kitab yang dikarang oleh orang dulu. Kadang-kadang kitab tu bercampur. Kita jari pada jenis gitu. Contohnya kitab Kashful Asrar bercampur tasawuf, ada situ tauhid, ada campur aduk. Dia ulama, setengah-setengah ulama tak bagi ajar. Di madrasah di surau-surau masjid tak bagi kerana boleh keliru. Melainkan yang mengajar, guru yang mengajar tu betul-betul mahir, tabahur dalam ilmu dia, laut ilmu dia, boleh ya. Takut keliru. Kalau orang yang bahasa Arab pun tak pandai, tauhid pun dia tidak mendalam betul-betul, ilmu kalam ni betul-betul, dia mengajar kita itu memang keliru. Itu setengah daripada ada setengah pada guru macam kitab tu, kitab ilmu bungkus. Ilmu bungkus ni maksudnya ilmu sesat lah, ilmu hakikat marifat gitu, ilmu nukil. Sedangkan pengarang kitab itu mufti. Pengarang ni orang alim. Orang yang mahir dalam ilmu syariah semua. Saya ni contoh kan.
Dan ada je setengah-setengah kitab, walaupun kitab Arab yang ulama dulu larang baca, tak bagi, takut keliru. Baik. Jangan campur-campur. Tauhid bagi faham, berhenti sungguh. Itu masuk dalam tasawuf. Kerana mabda' dia berbeza tu. Tauhid dengan tasawuf mabda' lain. Mabda' ni aku nak katakan intro kan, anggaran dasar. Segala mungkin yang telah dihapuskan, misalnya nenek moyang kita yang telah mati. Itu dikatakan bukan makdum, bukan yang telah hapus, tak ada. Semua perkara ini tidak didengari oleh Allah Ta'ala kerana sama hanya mendengar perkara-perkara yang mawjud. Lepas tu kalau Tuhan tak dengar perkara tu, boleh kita kata Tuhan tu lemah. Sama Tuhan itu cedera. Atau kata Tuhan tu tak sama, dia tuli pula. Alhamdulillah, kan macam itu. Dia imtina' mumtani'. Tak masuk dalam kategori dia. Allah. Saya baca sekali. Difaham daripada kenyataan di atas bahawa Allah Ta'ala mendengar dengan sifat samaknya akan tiap-tiap yang ada. Sama ada yang ada itu yang qadim, seperti dia mendengar zat dirinya, sifat kalamnya, kudratnya, iradatnya dan sebagainya. Atau yang ada itu baru, seperti dia mendengar segala zat makhluk, sifat-sifatnya, segala perbuatannya, suara. Misalnya Allah Ta'ala mendengar tubuh Zaid, suaranya dan gerak gerinya. Mendengar zat Zaid tu. Tuan dengar zat. Begitu juga dinding, Tuhan mendengar binaannya, bunyinya apabila runtuh dan diketuk. Sebaliknya suatu yang tiada, yang makdum, tidaklah didengari oleh sama Allah Ta'ala. Dalam kitab Durarul Farid bagi Syekh Nahrawi dan disyarah oleh Nawawi Banten. Bahasa Arab kita tu. Memang dia sebut di situ nasnya wajib percaya, wajib kita mengiktirafkan Tuhan mendengar segala zat makhluk. Walaupun dia tidak mempunyai bunyi, wajib. Dan ada juga datangkan sedikit perselisihan pendapat, tapi yang itu tidak muktamad. Wajib betul muktamad. Kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib percaya begitu. Wajib percaya Tuhan dengar zat makhluk tu. Contoh zat makhluk, tubuh Zaid. Walaupun tubuh jasad Zaid itu sendiri, jisim Zaid itu tidak mempunyai suara. Kalau kata tak suara lah. Sebenarnya suatu yang tiada, yang makdum, beza. Tubuh Zaid tu dia wujud. Bila kata wujud, benar. Sebenarnya suatu yang tiada, tak makdum, macam bukan mustahil. Bukan makdum. Tiada didengari oleh sama Allah Ta'ala. Jika anda berkata mendengar suara itu mudah dipahami, tapi mendengar tubuh Zaid dan binaan dinding tidak jelas pada fikiran kami, bagaimana boleh berlaku itulah? Kami menjawab, kami ni ulama tu. Menjawab, wajib kita, atas kita tu wajib syar'i. Wajib ku syarak. Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Wajib atas kita percayai dan beriman bahawa Tuhan mendengar tiap-tiap sesuatu yang ada, termasuklah bina tubuh dan binaan dinding, kerana ia sesuatu yang wujud. Persoalan bagaimana cara-cara mendengarnya itu adalah tersembunyi kepada kita. Kaifiat bagi ta'aluk, sifat-sifat ma'ani ni tak ada siapa yang tahu. Tersembunyi. Malaikat pun tak tahu hakikat tu. Hakikat zat, hakikat sifat, qadim bukan, hakikat kafiah tu. Betul. Majhul lah, tak diketahui. Tak tahu. Sifat-sifatnya dan kafiat itu cara-cara ta'aluk sifat Allah Ta'ala telah terdahulu pada bahas sifat mukhalafah tak Tuhan, iaitu zat, segala sifat, perbuatan dan cara-cara ta'aluk sifat-sifat Allah Ta'ala adalah tidak menyamai. Ya, ini perlu diulangkan lah. Mukhalafahnya beza kan. Justru perbezaannya, mukhalafahnya Tuhan itu dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk, tidak boleh ditanya di mana dan bagaimana. Tak boleh tanya di mana tu maksudnya menafikan
nisbah tempat bagi Tuhan dan bagaimana kaifa. Aina wa kaifa. Kaifa itu hakikat. Ya, kaifa. Dan aina. Di mana dan bagaimana. Tempat, menafikan zaman, masa. Ini ibarah nafi aina, nafi kaifa ni. Dalam hadis pun ada. Nah, cuba perhati elok istilah kaifa tu. Dia merujuk pada apa? Istilah aina merujuk pada apa? Tak tahu je kalau kita tak mengaji ilmu makulat, kita tak faham pun. Faham? Ilmu makulat ni sebagai bahasa juga sebenarnya. Tapi bahasa yang apa ni, berdasarkan kepada akal lah. Bahasa Arab itu bahasa Arab. Kalau kita tak tahu aina kaifa, tak tahu ilmu makulat ni memang masalah besar sebenarnya. Kalau nak mencerna mana-mana hadis, sebenarnya akan timbul masalah. Akan timbul masalah. Cuba je tentang ilmu istiqaq. Istiqaq tu ilmu bahasa Arab tu alat Arabiah. Kalau kita tak reti istiqaq, kita memang tak faham betul-betul fahaman yang tuntas perbezaan antara khas dengan am. Takkan nampak. Istiqaq. Sedangkan istiqaq itu sendiri juga adalah berasaskan kepada akal juga, aklan. Ini bahasa yang teradun dengan dasar-dasar akal yang tuntas. Itu juga ilmu makulat. Kita jangan buat sama kan, kita anggap sama makulat ni falsafah. Tak habis-habis dengan falsafah. Semua ilmu-ilmu dalam Islam ni yang telah kita kata telah ditahzib walaupun asal usul Islam. Kalau nak ikut ilmu lughah tu sendiri, ilmu bahasa tu asal pada jahiliah juga, pada kafir juga. Nahwu tu kan. Yalah nahwu tu yang mula mentadwin senali, okeylah, tak apalah. Tapi bahasa dia sudah bahasa sendiri, bahasa Arab. Tak kata orang jahiliah pun dulu bahasa Arab juga. Gitu. Tapi ulama-ulama kita, para sesepuh kita, orang alim ulama kita telah mentahzibkan dia, bersihkan. Kan? Sesuaikan dia tu dengan Al-Quran dan hadis dan ijma', dengan ajaran Nabi. Termasuklah mantik, termasuklah makulat, termasuklah ilmu istiqaq. Banyak lagi ilmu, termasuk ilmu wada'. Ilmu wada' pun sama. Ustaz Habib. Siapa? Saya teringat arwah Syekh Haji Wan Sofi, almarhum, sebelum beliau meninggal dunia. Saya ingat dalam 2 bulan ke sebelum beliau meninggal. Saya ziarah beliau dan beliau adalah sedikit kalam-kalam akhir beliau tu. Antaranya mengatakan apa perkara yang tak ada falsafah. Semua perkara ada falsafah. Orang yang anti falsafah ni sebenarnya dia pakai pukul kata dan dia tak reti makna falsafah tu sendiri. Itu orang alim yang berkata betul, cakap betul. Okey. Jika anda berkata mendengar suara itu mudah dipahami, tetapi mendengar tubuh Zaid dan binaan dinding tidak jelas pada fikiran kami bagaimana berlaku itu, kami menjawab wajib atas kita mempercayai dan beriman bahawa Tuhan mendengar tiada sesuatu yang ada termasuklah tubuh dan binaan dinding kerana ia sesuatu yang wujud. Selagi berkata wujud, perkara itu diinksyaf oleh sama Tuhan. Itu je kaedah asal yang kita kena tahu. Persoalan bagaimanakah cara-cara mendengarnya adalah tersembunyi. Kakak, itu siapa pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Adalah tersembunyi kepada kita. Tiada siapa yang mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, dan kaifiat atau cara-cara ta'aluk sifat Allah Ta'ala. Telah terdahulu pada bahas sifat mukhalafah Tuhan
iaitu zat, sifat, perbuatan dan cara-cara ta'aluk sifat Allah Ta'ala adalah tidak menyamai, tidak serupa dan dengan makhluk. Tidak boleh ditanya di mana dan bagaimana. Saya rasa cukup sekadar itu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi.